Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kembali kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, cerita berkaitan dengan case LRT yang bertembung kini kian memuncak di sosial media. Dan sekarang ini pula bekas CEO menempelak Menteri Pengangkutan. Apapun, mari kita ikuti berita seterusnya. 26 hari bulan Mei 2021. Jangan hanya tahu nak salahkan pemandu LRT saja, kata bekas CEO Prasarana. Adakah hanya menyalahkan pemandu tren kosong yang menyebabkan pertembungan LRT pada Isnin lalu hingga mencederakan sejumlah penumpang sesuatu yang betul? Tidak, kata bekas CEO Prasarana Malaysia Sendirian Berhad. Mengulas kenyataan Menteri Pengangkutan W.K. Siong yang mengaitkan kemalangan itu dengan kecuaian pemandu. Ketua Pegawai Eksekutif Pertama Prasarana, Rizal Abdul Saleh berkata, pasukan petugas yang menyiasat kemalangan itu juga perlu melihat apa yang sedang berlaku di pusat kawalan. Merujuk kepada hasil siasatan awal semalam, Wi berkata kemalangan itu menunjukkan ia disebabkan kecuaian hosle pemandu tren yang memandu TR-40 ke arah yang salah. Rizal berkata, agak jelas bahwa kecuaian manusia menyebabkan kemalangan itu. Namun katanya pasukan petugas perlu mengetahui adakah kesilapan itu berlaku semasa prosedur asas ketika sebuah tren yang direhatkan di boot semula. Beliau memberitahu FMT adalah normal untuk sebuah tren yang sedang berehat dikendalikan secara manual untuk masuk ke trek sebelum di boot semula untuk kembali ke mod operasi kereta api otomatis. Lokasi kereta api dalam mod auto boleh dilihat pada layar di pusat kawalan. Apabila tren di boot semula, pemandu dan pusat kawalan akan meneruskan komunikasi radio karena kereta api yang dikendalikan secara manual tidak lagi dapat dilihat di layar. Sila berikan komen Anda. Kaki tangan yang mengendalikan pusat kawalan serta seluruh tren atau boleh menghentikannya untuk memberi masa dan ruang kepada tren yang dikendalikan secara manual menuju ke pintu masuk dan selamat sampai ke trek. Riza berkata pusat kawalan akan mengarah setiap pergerakan pemandu semasa proses itu. Katanya lagi, prosedurnya bukanlah sains roket atau sesuatu yang rahasia. Ia dilakukan hampir setiap hari. Sekiranya mereka gagal melakukan prosedur mudah ini dan menyebabkan kemalangan, maka kita perlu risau ada banyak lain yang perlu diselesaikan. Katanya, macam mana seorang pemandu tren boleh memandu ke arah lain, sedangkan seorang pemandu tren hanya mengikut arahan pusat kawalan dan memerhati maklum balas mereka. Katanya lagi, pasukan petugas juga perlu bertanya sama ada pusat kawalan melakukan kesilapan kerana membenarkan tren atau bergerak seperti biasa, walaupun mengetahui ada sebuah tren dalam mod manual sedang dalam proses masuk semula. Dia berkata, tren dalam mod atau pada dasarnya berada dalam keadaan terkawal dengan kelajuan dan perhentian di hujung jari pusat kawalan. Dia bagaimanapun tetap meyakinkan orang ramai bahwa jaringan LRT masih selamat dengan sistem otomatik yang ada. Namun katanya, pengurusan prasarana perlu memandang serius organisasi tersebut dan menempatkan individu yang sesuai di peringkat atasan. Katanya, kegagalan tidak datang dalam waktu yang singkat. Ada isyarat seperti badannya mengalami gejala ketika sakit. Sekiranya kita mengabaikan tanda-tanda ini, maka ia boleh membawa kepada bencana. Tambahnya lagi, saya tidak menyalahkan sesiapa kerana menimbulkan persoalan. Kira-kira betapa remehnya persoalan itu. Kemalangan itu telah menimbulkan kebimbangan mengenai suatu kuasa yang di luar kawalan. Melihat kepada video dan gambar di media sosial, katanya, kemalangan pada malam Isnin lalu ketika berlaku di laluan Kelana Jaya, 213 orang cedera dan 47 daripadanya parah. Jadi saudara dan saudari, itu adalah ulasan daripada bekas CEO Prasarana Sendirian Berhad yang perlu dititik beratkan di dalam penyiasatan oleh pihak yang berkuasa. Jadi pikirkan, dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Kan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan apapun kau tetap dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.